Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam majlis pengajian. Mudah-mudahan kita sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum itu kita menggunakan Al-Fatihah dan Al-Fatihah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin asma khususan ila wajhi Ahmad Al-Fatihah walam Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Muka surat 7 barisan yang kedua 4, 6, 8, 10 kan? Yang ke 10. Masih lagi kita membahaskan tentang wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala, dan dalil wahdaniyah Allah Subhanahu wa ta'ala situ kan? Ke atas lagi ada tanda situ. Okey. Dan dalil wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala bahawa jikalau berbilang-bilang Tuhan, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada berapa Tuhan itu lemah. Dan jika lemah mereka itu Tuhan, nescaya tiada didapatkan alam ini, dan iaitu tiada dapat alam ini batil dengan musyahadah. Maka tiadalah berbilang-bilang Tuhan, maka sabitlah wahdaniyahnya Allah. Dan apabila sabit wahdaniyahnya Allah, nescaya mustahillah lawannya wahdaniyah, iaitu berbilang-bilangnya Allah. Baik. Jadi pada minggu yang lepas, minggu lepas kita dah membahas tentang wahdaniyah. Jadi setiap mukallaf wajib dia beriktikad bahawa Allah Subhanahu wa taala esa, sama ada dari segi zatnya, sama ada dari segi sifatnya, sama ada dari segi perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh selain daripada Allah Subhanahu wa taala berkongsi bersama-sama dengan Allah, tidak ada sama sekali. Itu kena faham dari segi i'tiqad. Jangan kita mengiktikadkan selain daripada Allah bersifat sebagaimana sifat Allah, ada kuasa sebagaimana kuasa Allah, ada ilmu sebagaimana ilmu Allah, hidup sebagaimana hidup Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali. Seperti mana kita kata pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah tidak boleh sama. Pengetahuan kita ada batasan, ada had.
Adapun pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasan. Tidak ada had. Kita tahu setakat mana Tuhan bagi. Kita tidak boleh mengetahui yang akan datang. Tidak boleh siapa-siapa yang tahu yang akan berlaku, kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah. Dan kita juga tidak mengetahui juga yang selepasnya. Seperti mana kita buat, seperti mana perkataan kita yang kita bercakap, kita tak boleh nak kira balik berapakah perkataan yang kita gunakan. Dia tahu, tak ada siapa yang boleh kira. Agak-agak ada yang boleh kira. Sejak umur kita 15, adapun umur kita 4 tahun kita boleh cakap, sampai umur kita 33, 34, 50, 60, agak-agak kita boleh kira ada berapa perkataan yang kita pakai, berapakah perkataan yang kita gunakan. Agak-agak berapa? Tak boleh kira. Tetapi Allah boleh mengetahui secara satu-satu. Itulah menunjukkan bahawa pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah tidak boleh sama. Cuma di segi nama kita tahu, Allah pun tahu, tapi tidak sama di segi hakikatnya. Baik. Dan demikian itu juga di segi perbuatan kita. Cuma hanya dibangsakan kepada usaha dan ikhtiar sahaja. Kita tidak boleh mengatakan kita melakukan menjadikan perbuatan itu, tidak. Hanya kita usaha dan ikhtiar. Yang menjadikan perbuatan itu adalah Allah. Itu saja. Baik. Mana dalil, mana bukti di atas keesaan Allah Subhanahu wa taala? Andai kata bahawasanya jikalau berbilang-bilang Tuhan, banyak Tuhan tu banyak. Kalau sekiranya di atas muka dunia ini banyak Tuhan, Tuhan Keling pun ada, Tuhan Cina pun ada, Tuhan mana lagi, macam-macam Tuhan, Buddha pun ada, berbagai-bagailah. Kalau Tuhan semua itu bergerak, ada berkuasa, ada kekuatan sama-sama, nescaya adalah tiap-tiap Tuhan daripada berapa Tuhan itu lemah. Kalau dia berlakunya di atas muka dunia ini banyak Tuhan, semuanya ada kuasa belaka, semuanya tahu belaka, semuanya ada sifat kehendak belaka, boleh memberi mudarat, boleh memberi manfaat belaka, pasti semua Tuhan tu lemah belaka. Wana pula patutnya kuatlah, tak jadi lemah. Kenapa jadi lemah? Sebab apa jadi lemah? Lemah tu sama ada di segi muwafakatnya. Katakanlah langit Tuhan pertama buat, bumi Tuhan yang kedua buat, manusia Tuhan yang ketiga buat, laut, sungai, hutan, darat, laut semua, bumi yang Tuhan yang keempat buat. Lemah juga, dikirakan lemah. Sebab apa? Sebab Tuhan langit tak boleh menjadikan bumi, sebab Tuhan kedua dah dijadikan. Lemah lah. Lagi sebab tak boleh buat. Hanya dia boleh buat langit saja, bumi tak boleh buat. Sebab apa? Sebab dah dijadikan orang lain. Lemah. Nak jadikan air, laut, hutan dan sebagainya, manusia dah dijadikan orang lain, maka lemah juga. Berarti semua tu lemah. Seperti mana kita buat rumah, buat bangunan, pakat, maka dinamakan lemah. Sebab kita tak boleh buat seorang, lemah lah.
Itu di segi muafakat, di segi perkongsian. Atau berlawanan, lemah juga, tak bersetuju, tidak perkongsian. Contohnya langit pertama, langit Tuhan pertama nak buat, Tuhan yang kedua nak buat juga langit tu, bergaduh pula, lemah juga. Sebab apa? Sebab kalau Tuhan pertama buat langit, Tuhan kedua pun nak buat juga, tak boleh lah, sebab Tuhan pertama dah buat dah. Nampak? Jadi Tuhan pertama pasti dia akan jaga hak dia buat, tunjukkan kekuasaan dia. Berarti Tuhan kedua dah datang buat, tak boleh, aku dah buat. Kalau kamu nak buat juga, siap kau nanti, aku hancurkan. Nampak? Berarti lemah. Kalau dang Tuhan kedua buat, Tuhan pertama tak boleh buat, lemah dah tu. Sebab dah dijadikan, dah didahulukan oleh Tuhan yang kedua, maka Tuhan pertama tak boleh buat. Maka menunjukkan bahawa dua-dua Tuhan itu adalah lemah belaka. Itu maksudnya. So di mana kita ada kuasa, orang lain pun ada kuasa nak menjadikan satu benda. Satu benda tu dua orang mesti akan berebut yang mana satu. Kalau didahului oleh orang yang pertama, maka orang yang kedua tak boleh buat, lemah. Kalau didahului oleh orang yang kedua, maka yang pertama lemah. Berarti dua-dua lemah lagi. Sebab pakat berebut. Inilah menunjukkan bahawa berlakunya langit, bumi, air, laut, gunung, ganang, manusia, makhluk-makhluk lain, berbagai-bagai makhluk, itu menunjukkan Tuhan itu satu. Sebab tak bergaduh. Perjalanan udara ke sana, musim buah musim ni macam-macam, itu menunjukkan Tuhan satu. Siapa nama? Allah. Jangan tunjuk tangan banyak pula nanti. Baik. Itu menunjukkan bahawa lemah, sama ada dari segi muafakat ataupun tidak muafakat, semua itu lemah belaka. Dan jika lemah mereka itu, andai kata kalau semua Tuhan tu lemah, walaupun dia ada kuasa, tapi dikirakan lemah juga. Sebab apa? Sebab dia tak boleh buat. Macam saya sebut tadi lah, dia ada kuasa tapi dia lemah. Sebab apa? Sebab dah dijadikan oleh Tuhan yang kedua. Tuhan pertama tak boleh buat, nak buat juga, Tuhan pertama kedua akan mempertahankan hak dia. Nampak? Kalau didahului oleh Tuhan yang pertama, Tuhan pertama dia akan mempertahankan hak dia, Tuhan kedua tak boleh buat. Kalau nak buat juga, akan bergaduh, hancur lebur. Itu menunjukkan lemah dua-dua. Baik. Jadi maknanya semua ataupun dua-dua ada kelemahan. Jadi kalau andai kata lemah belaka, nescaya tiada didapatkan alam ini. Kalau lemah, semuanya lemah, pasti tiada didapatkan dan tiada wujud. Tiada ada alam ni. Alam ni mesti tak ada. Sebab apa kata tak ada? Yang saya sebut tadi lah. Tuhan pertama bercadang nak buat langit, nak buat makhluk ni, nak buat alam ni. Tuhan kedua cadang nak buat juga. Kata di segi mufakat ni, cadang nak buat juga. Agak-agak jadilah kalau dua ramai orang nak cadang nak buat satu benda. Benda tu satu je nak jadi kan, tapi ramai nak buat, agak-agak jadi ya. Asal tak jadi. Pakatlah. Buat satu bangunan, kita perancang, kita bincang, kita mesyuarat macam mana nak buat ni. Boleh jadi, tetapi lemahlah sebab mufakat. Kenapa Tuhan pertama buat seorang tak jadi ke?
Apa terpaksa kena berbincang dengan Tuhan yang kedua? Apa sebab bincang dengan Tuhan yang ketiga? Berarti lemah semat belaka. Sebab muafakat. Tak boleh jadi seorang. Itu satu. Yang kedua, bergaduh. Adapun tak muafakat. Tuhan pertama, aku nak buat seorang je. Tuhan kedua tak boleh, aku nak buat juga. Mengingat orang seorang je kuasa. Aku pun ada kuasa juga. Tuhan kedua nak buat. Tuhan yang ketiga, mana boleh, mundur sangat nak buat, aku nak buat juga. Nak tunjuk kekuasaan aku juga. Maka semuanya tak jadi. Sebab pakat buat tiga Tuhan, nak buat satu benda. Jadi ya gagal. Tak akan jadi. Seperti mana kita ada isteri. Kita katalah contoh isteri 4 kan, agak-agak raya balik rumah mana. Isteri pertama kata nak balik rumah isteri pertama, kalau tu lah Kelantan kan. Isteri kedua dekat Pahang. Isteri yang ketiga dekat Sabah. Isteri yang keempat dekat England. Jauh sikit. Raya mana? Semua isteri semua pakat nak balik kampung masing-masing. Kita nak pergi ke mana? Kita seorang je. Jawab. Di rumah. Tak akan jadi semua. Sebab apa? Bergaduh. Kalau pakat tak apa. Raya pertama semua isteri 4 tu pergi rumah isteri pertama. Tak apa, rumah pakat. Artinya bergaduh ni. Kita seorang je nak contohkan benda satu, tapi semua benda nak pakat buat. Maka tidak akan berlaku sedemikian. Tak akan jadi balik kampung. Semuanya tak batal belaka. Kelantan tak jadi, Pahang tak jadi, Sabah tak jadi, England tak jadi, duduk pucung. Betul tak? Mana tak balik kampung Dah bergaduh. Nak balik rumah ke Kelantan, macam saya balik Kelantan aja. Nak pergi Pahang pula, Kelantan tak jadi mana semua tak jadi, tak akan berlaku. Demikian tu juga kalau semua tiga Tuhan nak jadikan alam ni seorang dia je, maka tidak akan berlaku, maka akan dihancurkan. Kalau Tuhan pertama paksa nak buat juga, aku hancurkan alam ni. Tengok. Kata, kalau Tuhan kedua nak buat, Tuhan yang ketiga kata, aku pasti aku nak hancur. Kamu nak buat siap aku. Nampak. Pasti dia akan tunjuk kuasa dia. Bila tunjuk kuasa dia, Tuhan kedua akan mempertahankan kuasa dia. Nampak? Ini semua bergaduh. Jadi nak ceritanya, kalau berlaku sedemikian, maka alam ini tidak akan terjadi. Bila alam ini tak akan terjadi, adakah betul ke tidak? Mustahil, batil, mana tidak sebenar. Sebab apa? Sebab alam ini sudah kita musyahadah. Kita dah tengok dah bahawa diri kita dah ada, dan alam ini dan udara dan buah-buahan dan nikmat-nikmat yang lain kita dapat merasai dengan sebab menunjukkan bahawa Allah tu Tuhan alam ini hanya satu sahaja, iaitu Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baru mula puji-pujian bagi Allah. Siapa? Tuhan sekalian alam. Tidak ada siapa lain, tidak ada yang lain. Berarti Tuhan yang disembahkan oleh orang kafir itu palsu. Itu bukan Tuhan. Itu batu, itu kayu. Bukan Tuhan. Kalau Tuhan, pasti dia akan dapat mengelak. Dia akan dapat memberi mudarat dan memberi manfaat. Sedangkan kalau dia letak di tengah panas, agak-agak Tuhan lari dah kalau rasa panas. Tak lari, duduk semua kat situ. Dia kata bagus sungguh. Hamba dia letak aku tengah panas, musim sejuk. Ya. Kalau kena hujan, agak-agak dia lari dah. Tak lari, dia senyum juga. Yang teruknya lalat hingga atas hidung pun tak tempis, senyum juga. Nak ceritanya tidak ada kuasa untuk mengelak, untuk memberi mudarat dan memberi manfaat. Berarti adalah namanya sesat.
Tuhan jadikan dia untuk mengabdikan diri kepada Allah, rupa-rupa dia pergi sembah orang lain. Ini namanya kufur. Itu kena jaga. Jadi kita seorang Islam, seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala kerana beragama Islam dan beriman, biar betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita yakin kepada Allah, beriman kepada Allah, tapi di samping itu kita percaya kepada makhluk-makhluk yang lain. Ini bahaya. Namanya syirik namanya. Banyak berlaku seperti mana saya buat contoh lepas-lepas. Burung hantu duk menangis, duk bunyi atas rumah, dah takut dah. Burung hantu memberi mudarat, menunjukkan burung tu datang beritahu bahawa matilah tuan rumah tu, lari cepat-cepat keluar rumah, nanti mampus kat situ. Bewak lintas, bewak dia nak pergi makanan depan tu longkang sana, dia lintas betulan kita lalu, dia lintas, kita pula yakin. Bukan kita lah, orang lain orang yakin pula. Yang kita salah bahaya tadi. Orang lain yakin bahawa ni ada berlaku ni benda tak baik ni, ayom kita patah balik. Tu satu syirik namanya. Takut kepada hantu. Ni kena ajar ni. Anak-anak jangan takut kepada hantu. Memang kerja dia untuk menakutkan, tapi jangan kita takut. Kalau kita takut dia, seolah-olah dia memberi mudarat, dia memberi manfaat, seperti mana Allah Subhanahu wa taala, itu nama syirik. Kita tidak mengesakan Allah Subhanahu wa taala, sebab masih lagi kita mensekutukan Allah dengan zat yang lain di segi sifatnya. Tengok, itu kena jaga. Adapun di segi adat tu kita kira lah. Contohnya adat kata pergi tempat bahaya, memang kita yakin bahawa Allah tu Maha Kuasa, lain tak boleh mana, tapi adat, di segi adat saja. Contoh mana harimau, sifat dia apa? Harimau sifat dia apa? Ganas. Tapi kalau orang yang sebenar-benar, seperti mana orang orang yang dekat dengan Tuhan, para wali, para nabi, dia tak rasa apa, macam kucing ya. Kita ni jauh dengan Tuhan, lepas tu kena ngelak diri. Tahu harimau duduk depan, tak apa. Pergi habis. Licin. Ini mana mengelak, itu usaha ikhtiar. Racun dan sebagainya itu hanya usaha ikhtiar, adat kata. Tapi kalau Tuhan tak izin, tak mati juga. Sebab kita makan sayur, makan ikan, racunnya ke? Tak mampu pun. Tak mestinya. Yang lain matilah, ulat-ulat ni. Cuma ceritanya, di segi keyakinan, pegangan kita, tidak ada yang lain melainkan Allah sahaja yang ada kuasa, yang memberi mudarat dan yang memberi manfaat. Jangan takut kepada hantu. Ini sedikit sakit, jumpa Tok Bomo. Tok Bomo siup, dia panggil jin, dia datang. Jin. Kamu tengok ada ni ada apa? Alah, 10 ekor dalam badan dia. 10 ekor tu percaya. Bawa telur mai. Telur tu kena tahu. Orang pergi bomo, dia dah isi dalam tu dah penuh-penuh dah rambut. Kena ingat tu, dia dah isi penuh dah dalam tu rambut. Saya tahu tu ada satu cerita. Dia ni jual ubat kampung akar kayu. Dia jenis suka nipu kan. Pergi satu kampung tu, ditipu sekali. Minggu depan tak lagi dah. Dia pergi kampung lain pula. Dah sekeliling dah orang kenal dia ni, ubat tak jadi, menipu. Lalu dia kata tak laku. Bila tak laku, betulan jumpalah seorang yang sakit. Lama dah sakit. Dia kata, boleh tak saya nak tolong ubat? Jadi dia nak tolong ubat, kawan ni naklah sebab dah sakit lama kan. Dia kata apa? Awak ni ada benda ni, bukan sakit biasa ni. Ni nak nipu ni. Kerja tu bomo nipu. Kalau bomo yang tak ikut syarat lah.
Jadi dia kalau kawan dia duk bisik dengan kawan ni, kamu beli telur sebiji, kamu ambil jarum cocok lubang. Dia kalau cocok lubang tak keluar apa ni kuning-kuning telur tu. Dia cocok, kamu ambil rambut, kamu sosok dalam tu banyak-banyak sikit. Tengok. Ni cerita benar saya dengar sendiri. Tapi siapa saya tak tahu, saya tak cerita. Lalu dia pergi, dia dah siap dah kawan ni buat telur ni sebiji ni. Dia adalah bacaan-bacaan nipu dia tu. Mulut dia bergosok, ambil telur sebiji, gosok seluruh badan. Dia kata insyaAllah. Dia tak sebut insyaAllah, saya sebut je. Dia kata kurang sikit ni, saya dah tarik banyak ni rambut dalam badan awak ni, ada benda orang hantar santau ni. Kawan ni bunyi santau dia tarik rambut segar sikit. Padahal tak segar pun, rasa gembira tu je. Dia kata tak percaya ni, tengok ni saya pecahkan ni. Tengok-tengok penuh dengan rambut. Patutlah aku sakit lama. Ada pesaka, ada santau. Rupa-rupanya ada orang buat. Tengok. Syirik tak? Syirik. Percaya. Tu nampak. Padahal nipu. Jadi kalau jumpa nak pergi berubat, carilah perubatan cari Islam. Jangan cari orang yang berubat dengan tidak cari Islam. Ini bahaya dari segi akidah. Ini syarat. Nak berubat dengan saya boleh, barilah kami seekor. Nak jamu abang-abang, rupa jamu jin. Itu banyak. Yelah, kena jaga-jagalah. Kita jangan mengaku Islam, mengaku beriman, tapi syirik dengan Allah. Ini bahaya. Nauzubillahi min zalik. Dan jangan kita ajar anak-anak kita untuk menakutkan hantu. Jangan sama sekali. Ubah balik trend tu. Kan dulu kan gigi lagi. Anda hantu duduk depan hantu. Dia takut. Sampai kita tua pun takut hantu lagi. Hantu takut hantu. Takut tak? Tak takut? Pergi USJ. Saya duduk 3. Pukul 3 pagi. Agak-agak nak pergi tak? Kalau takut, berarti masih lagi tak yakin kepada Allah. Dah terang, depan Petronas tu. Tapi masih lagi ada perasaan takut. Jangan lagi. Dia sama je dengan kita. Makhluk dia sama dengan kita je. Kalau kita menunjukkan takut, berarti dia akan berani. Macam kita, kalau dengan manusia kita rasa takut, dia orang berani. Kalau kita tunjukkan kita berani, dia takut kita. Betul tak? Betul saya tak tahu, sebab saya tak pernah nampak dia. Itulah dari segi jangan. Baik, jadi sekiranya kalaulah semua Tuhan itu lemah, berarti tidak akan berlaku, tidak akan adanya alam ini. Dan iaitu tiada alam ini adalah batil dengan musyahadah. Mana tidak sebenar. Dengan musyahadah, mana dengan kita pandang tengok bahawa alam ini dah ada. Macam mana nak mengatakan tak ada sedangkan dah ada? Itu batil kalau kata tak ada. Itu mustahil. Maka tiadalah berbilang-bilang Tuhan. Bila alam ini dah ada, bila alam itu kita sudah tengok bahawa adanya wujudnya alam ni, khususnya diri kita sendiri, maka menunjukkan bahawa tidak ada berbilang-bilang Tuhan. Maka sabitlah wahdaniyah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahawa Tuhan itu satu. Yudabbirul amra minas samawati wal ard. Tuhanlah yang mentadbirkan, yang mengaturkan langit dan bumi dan isi-isinya. Dan apabila sabit wahdaniyah Allah, mustahillah lawannya. Kalau kita dah yakin, dah tetaplah di hati kita, pegangan di hati kita bahawa keesaan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahillah lawannya. Maksudnya berbilang-bilang kita tidak akan menerima menunjukkan bahawa alam ini berbilang-bilang Tuhan. Itu mustahil. Tak, ataupun jangan terima sama sekali. Ini yakin Allah tu ada. Ayah pin pun ada juga. Ayah pin bahagian langit, Tuhan langit bumi. Boleh percaya, Masya Allah.
Saya tengok dalam YouTube orang tu dia pakai isap rokok, pakai baju pagoda yang lengan tak ada ni. Nampak tiap bulu tiap dia tu. Sambil isap rokok dia kata apa? Saya yakin bahawa ayah Ping tu Tuhan saya. Astagfirullahalazim. Yakin. Tengok ayah Ping. Ayah Ping yang taik busuk pun boleh dia yakin jadi senyum. Tengok keling pula ambil air susu dia tu, sapu ayah Ping senyum tak takut pakai serban keling tu kan. Tahu serban keling kan tak? Macam serban kita tapi dia ada keling, dia tambah sikit ekor belakang. Pakai baju kuning dia tu. Ayah Ping senyum duduk atas kursi. Datang seorang menerap. Masya Allah. Atas dunia lah Ayah Ping jadi raja jadi Tuhan dah. Keling pun mengaku dia Tuhan lagi. Masya Allah. Hebat sahaja. Ayah Ping ni Tuhan sekalian. Kristian pun Tuhan dia Tuhan. Buddha pun dia Tuhan. Keling pun sama juga kan? Sama juga. Cuma Yahudi tak anggap dia Tuhan. Yahudi tak anggap dia Tuhan tapi nak ceritanya sesat. Manusia boleh sesat sebab apa? Sebab tidak ada akidah yang sebenar. Masya Allah. Lalu kakak sapu susu tu dia bawa masuk dalam piring besar tu, dia basuh kaki Ayah Ping, boleh dia hidup. Oh sedap, berkat. Lekat daki-daki Ayah Ping tu. Datang seorang menerap minum air susu Ayah Ping, susu kaki, basuh kaki. Masya Allah. Kita tengok Ayah Ping pun tak terliur nak bersalam. Habis. Dan yang ketujuh, habislah itu di segi sifat wahdaniyah. Dan yang ketujuh qudrat. Ya artinya kuasa. Qudrat artinya kuasa, yaitu sifat yang wujudiyah, lagi sedia yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dapat dengan dia, dengan kuasa sifat tadi, mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia kan tiap-tiap mungkin atas muafakat iradah. Itu kena ingat tu. Kalau boleh hafal serta memahaminya. Kita ngaji, kita jangan niat untuk diri kita aje. Kita ngaji niat pertama untuk diri kita, yang kedua kita untuk supaya orang lain faham seperti mana kita juga. Barulah kita sungguh-sungguh ngaji. Betul tak? Barulah kita ada catat, ada tulis, perhati dan sebagainya. Bis. Jadi ketujuh, sifat yang ketujuh yang wajib di atas kita mengetahui tentang sifat Allah yang secara satu-satu. Yang ketujuhnya adalah qudrah. Walaupun sifat Tuhan tak teratur seperti mana kita duk kira tu, tetapi hanya ini cara untuk memudah faham saja. Untuk kita memudah faham. Qudrah artinya kuasa. Apa maksud kuasa? Kuasa itu apa? Ialah satu sifat yang wujudiyah, sifat yang dibangsakan kepada ada. Jadi sifat dia terbahagi kepada dua, sifat wujudiyah dan sifat adamiyah. Sifat wujudiyah mana sifat yang bangsa ada, mana sifat yang boleh tengok dengan mata kasar dan boleh dan ada pada fikiran kita. Kalau kita tak tengok pun ada, dan kita fikir pun ada benda tu. Itu namanya sifat wujudiyah. Seperti mana sifat qudrat, iradat, ilmun, hayun, sama, basar dan kalam. Demikian juga sifat makhluk, sifat baru, kuning, hijau, tenaga, ada kehendak, hidup dan sebagainya. Kalau Tuhan buka hijab, kita akan nampak.
Tapi disebabkan kita tidak nampak, disebabkan terhijabnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan Allah tidak terhijab, kita terhijab dengan Allah. Tengahnya wa innahum 'an rabbihim lamahjubun. Wa innahum, sesungguhnya mereka itu 'an rabbihim, daripada Tuhan mereka, lamahjubun, didindingkan. Maknanya kita sendiri yang mendindingkan diri kita daripada melihat, daripada memandangkan zat Allah Subhanahu wa taala. Suatu di akhirat tidak ada dinding lagi dah. Tuhan buka. Berarti Tuhan tidak terdinding dengan kita. Tak, kita hanya terdinding dengan Allah disebabkan dosa-dosa yang ada pada kita. Seperti mana contoh yang dicontohkan oleh ulama sufi, matahari. Matahari terang ke tak terang? Terang. Kita boleh tengoklah matahari. Nipu. Mana boleh tengok matahari? Boleh tengok matahari. Pukul 12 nanti jangan pakai spek hitam. Gunakan mata kasar kita pandang ke matahari. Agak-agak boleh tak? Rosak mata. Berarti kita tak boleh tengok pandang terus direct kepada matahari yang terang tu, tak boleh, sebab nanti akan merosakkan mata kita. Nak tengok boleh, tapi kena ada lapik. Pakai gelap sikit. Nampak? Tengok boleh. Itu maknanya ada terdinding. Demikian tu jugalah kita tidak terdinding dengan Allah. Allah tak terdinding dengan kita. Kita sendiri dengan sebab dosa ada yang pada kita, dengan sesuatu kita tidak nampak, tidak dapat syuhud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang hampir kepada Allah, dia buang hijab itu. Sebab tu dia senantiasa, setiap saat, setiap masa dia syuhud kepada Allah. Walaupun di luarnya dia bekerja, walaupun di luarnya dia berternak, tukang dan sebagainya, tapi hati dia senantiasa syuhud kepada Allah. Sebab tu dia dalam keadaan kawalan, dalam keadaan dia terjaga daripada melakukan maksiat. Kalau terjatuh, terus dia bertaubat kepada Allah. Dia tidak akan tangguh-tangguh lagi, sebab dia malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dia akan sampai ke peringkat malu dengan Allah, nak melakukan, nak terlintas di hati selain daripada Allah, rasa malu. Kita tak rasa, kita lah, orang lain rasa, orang yang hampir dia rasa. Adapun kita ni tak rasa. Sah kata di luar solat, dalam solat kita lalai lagi. Betul tak? Takbir Allahu Akbar. Agak-agak lama dah imam ni baca. Surah panjang ke surah pendek? Bulan puasa nanti kan, tarawih. Imam ni baca pendek ke baca panjang? Kalau baca panjang malam ni ke aku datang, malam besok tak datang dah, cari surah lain pula. Maknanya kita khusyuk, kita tak khusyuk dah. Kan? Tu nak ceritanya, dalam solat pun kita lalai, apatah lagi di luar solat. Baik. Itu nama dia sifat wujudiyah. Adapun sifat adamiyah adalah ada di fikiran sahaja, tapi tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Contohnya sifat qidam, sifat baqa, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, sifat apa lagi, wahdaniyah, qiyamuhu bi nafsih, dan wahdaniyah. Itu nama sifat adamiyah, sifat yang dibahasakan tak ada, tetapi kalau tengok tak nampak, tetapi kita fikir, kita akan nampak di zihin fikiran kita. Ada contoh, saya ada contoh di segi makhluk. Katalah kitab, katalah 4 segi kan, walaupun bujuk tak apa, 4 segi. Kita ni bersifat tak dengan 4 segi? Bersifat dengan 4 segi ni. Tapi adakah kita nampak diri 4 segi itu, nampak ke tidak? Tak nampak diri 4 segi itu. Yang kita nampak kitab. Tapi diri 4 segi itu nama dia sifat adamiyah. Adapun hitam tu kita nampak. Walaupun kalau Tuhan asingkan zat
kertas dengan warna tu kita nampak. Tapi kita sebabkan tak dapat sebab kita terdinding. Tapi ada pun di segi empat segi itu, walaupun Tuhan buka hijab pun tak nampak. Sebab dia hanya faham ataupun ada di segi fikiran saja, tapi tidak nampak pada mata kasar. Itu namanya sifat adamiyah. Seperti mana kita ada permulaan. Diri permulaan tu tak nampak. Yang nampaknya kita lahir. Nampak? Contohnya kita lahir tahun berapa? 1990. 1990. Hari apa? Hari Selasa. Pukul berapa? Pukul 3 pagi. Ya, katakanlah. Kan? Kita lahirlah pukul 3 pagi. Masa kita lahir tu, diri permulaan mula pukul 3 tepat. Pukul 3. Kan? Terus keluar. Tepat. 1 minit. Pukul 3, 1 minit. Kan? Nurse tu tengok. Dia keluar. Mata dia pandang tadi dia sambut kan. Dia tengok jam. Masa dia sambut tu tengok jam mata. Kalau tidak, kena saman nanti. Pukul berapa? Kan? Dia keluar tengok mata. Pukul 3, 1 minit. Hari Selasa. 1990. Baik. Masa kita keluar tu berarti mula kita keluar itu kita nampak tak di segi permulaan tu? Cuba cerita sikit. Nampak ke tidak? Diri permulaan tu nampak ke tidak? Tak nampak. Yang nampak kita keluar. Kena faham tu. Kita keluar mula daripada pukul 3 1 minit. Faham? Kita ada mula daripada pukul 3 1 minit. Berarti diri permulaan tu tidak nampak, cuma kita faham bahawa kita ada mula situ. Tapi diri permulaan tu tak nampak. Yang nampak diri kita. Faham lagi? Itu di segi sifat adamiyah. Itu maksud dia. Tak faham lah Ustaz. Rasanya lah. Kita mati pula. Tadi mula mati. Agak-agak nak panjang kan nak pendek? Kalau nak panjang banyak baca Quran. Banyak sedekah, insya-Allah, panjang umur, silaturahim. Dia dua benda. Memanjangkan umur kita, kita banyak sedekah dan banyak silaturahim. Insya-Allah panjang umur. Jangan kita putus silaturahim. Jangan raya je lagi. Baik, panjang umur. Jadi katalah umur panjang, umur 130. Nak tak? Nak tak? Kalau umur panjang 130 tak nyanyak, anak cicit suka. Tapi kalau umur panjang nyanyak, orang tak suka. Nak nyanyak ke tak nak nyanyak? Tak nak baca Quran banyak-banyak. Ubat dia supaya tak ada penyakit nyanyak, baca Quran, insya-Allah. Tanyalah, kita boleh saksi sendiri mana-mana guru Quran walaupun umurnya tua tapi tidak ada nyanyak. Betul tak? Tapi kalau hebat mana pun, kalau bila dah umur meningkat, dia akan fikiran dia jadi nyanyi. Betul, kalau boleh bacalah Quran banyak-banyak, insya-Allah tak jadi nyanyi. Jadi umur panjang 130. Sampai cicit ciak pun boleh saksikan atuk dia punya. Atuk umur panjang kan. Gagah lagi, dapat bini muda pula tu. Anak pula dia. Jadi nak ceritanya, bila mati, katalah pukul hari Jumaat. Nak mati hari apa? Hari Jumaat kan? Tapi jangan mati hari Jumaat tengok Gusti. Tengok Gusti mati. Bahaya nanti. Mati hari Jumaat dalam solat. Pukul berapa? Lepas solat. Pukul 2.30. Baik. Mati situ. Jadi di penghujung kita, akhir hayat kita, pukul 2.30 pada hari Jumaat. Berarti kita nampak tak di segi penghujung tu? Nampak tak nampak? Tak nampak. Yang nampaknya kita akhir hayat pukul 2.30. Tapi diri penghujung tu tak nampak.
Yang cuma kita hanya faham bahawa akhir hayat kita pukul lepas solat Jumaat pukul 2.30. Kita faham situ je. Tapi di akhir kita tak nampak. Cuma kita faham sahaja bahawa dah mati dah. Berapa? 2.30. Faham situ je. Tapi dia tak nampak. Adapun di segi warna, di segi tenaga, ilmu, kalau Tuhan buka hijab nampak. Itu lain, itu sifat ma'ani. Itu kena faham situ je. Bulat, panjang, lepek, tinggi, pendek, semua tu sifat adamiyah. Jatuh, naik, semua tu sifat adamiyah. Sifat yang faham sahaja tapi tidak boleh nampak di segi sifat tu. Tak boleh nampak sifat tu sendiri. Contohnya buah kelapa jatuh. Ini musing. Nampak tak musing? Nampak tak? Kipas musing, diri musing tu nampak ke tidak? Ni musing ni. Nampak tak? Nampak kipas musing. Kita faham bahawa kipas tu bersifat dengan musing, tapi diri musing tu nampak ke tidak? Tak nampak. Itu nama sifat adamiyah. Ada pun segi warna hijau, warna merah, warna hitam, warna kelabu tai ayam. Tapi itu sifat ma'ani, boleh nampak. Kalau Tuhan buka hijab kita nampak. Itu nanti tunggu di akhirat. Itu maksudnya tu. Habis. Baik, jadi kuasa ni nama dia satu sifat yang wujudiyah, yang bangsa ada. Kalau Tuhan buka hijab kita nampak. Betul di akhirat bukan hanya kita memandangkan zat Allah Subhanahu wa taala sahaja, kita akan dapat menyaksikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Itu nasihat wujudiyah. Kita akan nampak kalau Tuhan izinkan kita minta kepada Allah dapat masuk surga, kita akan dapat tengok, menyaksikan sifat kuasa Allah. Masya Allah, macam ada tak terbayang. Lagi sedia, mana tidak ada permulaan adanya kuasa tu. Yang berdiri pada zat Allah Subhanahu wa taala, yang duduk di zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat kuasa tadi yang wujudiyah, yang sedia ada, yang duduk di zat Allah Subhanahu wa taala, yang dapat dengan dia dengan ada kuasa tadi, Allah mengadakan tiap-tiap mungkin dan boleh meniadakan tiap-tiap mungkin. Maknanya Allah mengadakan pun tak boleh, dan nak meniadakan boleh juga. Sebab ada kuasa atas muafakat iradah. Yakni pada akal juga kena tambah. Yakni pada akal juga, pada fikiran kita sahaja. Sebenarnya itu dengan kehendak Allah maka jadilah makhluk ini. Berarti Allah ada kuasa. Tapi kalau Tuhan tak berkehendak, tak jadi benda tu. Allah nak menjadikan sesuatu benda ni adalah dengan kehendak Allah, melalui kuasa Allah. Tapi kalau Allah ada kuasa, tapi Allah tak berkehendak nak menjadikan, adakah berlaku benda tu? Tak akan berlaku. Berarti berlaku meniadakan sesuatu benda, nak mengadakan sesuatu benda, dengan kehendak Allah baru berlaku. Jadi Allah menjadikan alam ni, Allah menjadikan mungkin ini adalah dengan kehendak Allah, bukan dengan jadi sendiri. Seperti mana ahli sains mengatakan bahawa alam ini semula jadi tanpa Tuhan. Itu orang tak percaya kepada Tuhan. Bis. Jadi kesimpulannya, kita kena yakin bahawa sifat qudrat ini adalah azali lagi, dan duduk izat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengadakan alam ini hanya dengan satu kudrat sahaja, bukan dengan 2-3 kudrat. Seperti mana kita dah belajar tentang sifat wahdaniyah di segi sifatnya. Allah jadikan semuanya alam ini adalah dengan satu kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu 2-3 kudrat, tidak perlu kepada perkongsian orang lain untuk membantukan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama sekali. Habis. Dan bagi kudrat itu 7 takluk.
Dan baginya bagi kudrat 7 takluk. Wallahu alam. Panjang takluk nanti tak faham pula takluk. Baik. Jadi saya dapat mesej daripada Ustaz dari zaman Ustaz tak apa sihat Imam kirim salam semua. Kirim salam untuk jemaah mana yang tak dapat hadir untuk majlis. Jadi saya boleh sambung sikit. Agak boleh sambung tak? Boleh ya? Pukul 1 boleh? Oh, lebih sangat pukul 1 nanti mengantuk pula kan? Lebih sikit je. Baik. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, muka surat yang ke-10, barisan daripada bawah ke atas, barisan yang ke berapa ya? 2. Yang ke-5 daripada bawah ke atas. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, bahkan terkadang wajib berdusta. Yang kita nak suka ni. Ini kalau orang nak lebih ramai ni, dia suka ambil sifat ni. Bahkan terkadang wajib berdusta seperti melihat ia seseorang akan orang yang haram dibunuh, yang bersembunyi ia daripada orang yang zalim yang menghendaki membunuhnya orang yang diharam bunuh. Maka wajib berdusta kerana melepaskannya kan orang yang haram dibunuh tu daripada dibunuh orang yang zalim itu. Dah faham? Ni kena faham ni. Dusta ni, menipu ni bukan semata-mata haram. Dia ada banyak ada huraian. Dia ada haram berdusta, ada wajib berdusta, dan ada harus. Boleh berdusta. Kan? Dan ada dusta sunat. Macam mana dusta sunat? Dusta sunat ada? Ada tak ada? Ada. Macam mana? Contohnya bini kita, kalau ada bini kan, bini kirim beli barang. Bang, tolong beli topak RM5. Katakan kita ni tak bawa dompet dah. Bukan tak nak, tapi kita sibuk, tak sempat nak beli. Kalau kita jawab tak beli, agak-agak rasa marah. RM5 pun berkira, katakan. Contohnya kita jawab yang ni. Aju bagi sikit cadangan. Ada pernah nipu dengan isteri ya? Ada ya? Jawablah. Alah, sibuk lah, tak sempat nak beli. Ada kawan datang tadi, nak mengelak hati, nak supaya nak jangan marah kan. Kadang-kadang ada isteri ada juga je ni kan. Boleh. Tapi biasanya orang nipu ni, kalau suami nipu kadang-kadang dia ada 2-3 kan. Kalau jenis tak terang, dia suka nipu.
Mana bang? Lambat ni. Alah, banyak kerja sikit lah. Tambah time. Tu nipu juga tu. Sebab apa? Takut marah. Bagi tahu abang ada dua ni. Sudahlah. Pinggan mangkok tu abang nanti. Seperti mana ada saya kawan. Dia tak pernah bagi dia sampai yang kedua tu. Bini yang kedua tu sampai besar-besar dah anak dia. Tapi bini pertama tak tahu langsung. Padahal dekat je, sekampung je. Masya Allah. Boleh kata sekampung lah. Daripada Bukit Lancong ke Kampung Kenangan. Mana dekat tak jauh. Contoh, ini bukan kat sini ya. Kat Terengganu tu. Kat Terengganu. Nak ceritanya, bini pertama tak tahu. Dan pernikahan dia sah. Macam mana cara dia buat? Wallahu a'lam. Tapi ceritanya dia macam mana bini pertama tak tahu sebab apa? Dia kerja JKK. JKK banyak kerja sikit lah kan? Jadi dia kata, ya malam ni abang ada hal. Abang ada hal. Memang dia kerja betul pun, tapi mungkin lambat balik sikit kot, dalam 2-3 hari je. Padahal 3 hari tu lebih tu. Ada hal kerja dengan JKK tu kejap je. Tapi yang dia tambahnya ada mungkin dalam 2-3 hari lambat sikit balik. Tu yang dia pergi ada kerja lain tu. Jadi maknanya sampai sekarang walau alam masa saya jadi imam kat situ, mana kita sampai anak dah 2, 3, 4, 5, 6, mana bini pertama masih lagi tak tahu. Sebab apa? Dia menipu. Sebab apa? Sebab kalau beritahu nanti terbang. Kalau lain lah, kalau tak terbang kan. Kalau jenis tak apa, tak apa. Kalau boleh terus terang lah, jangan ada pergaduhan dan sebagainya. Baik. Jadi menipu ni dia ada wajib, dia ada sunat, dia ada harus, dan dia ada haram. Jadi yang kita dah bahas tentang wajib berdusta, wajib menipu. Dia kata bahkan terkadang wajib berdusta. Macam mana? Tempat mana yang dibenarkan? Tempat mana yang kata wajib kita kena dusta? Seperti melihat ia seseorang akan orang yang haram dibunuh. Mana orang baik lah. Orang baik, bukan orang jahat. Orang baik lah. Contoh orang alim. Mak ayah kita baik ke jahat? Baik. Ini mak ayah contohnya pencuri datang. Mak ayah pun ada? Ada dekat rumah. Gigi. Tak nipu kan? Maka tak boleh. Jadi orang yang baik tiba-tiba datang seorang nak membunuhkan dia. Dia lari daripada orang zalim, lari daripada orang jahat, bersembunyi di rumah kita, ada bersembunyi di tempat mana yang kita tahu. Tiba-tiba datang penjahat ni nak bunuh dia secara zalim, maka wajib kita kena tipu, wajib kita kena dusta. Tujuan dia supaya kita melepaskan seorang yang baik ini daripada kena zalim, daripada orang yang zalim tadi. Faham lagi? Tak. Wajib. Berarti kalau kita jawab dengan terus, jangan kita beritahu dengan terus terang, maka hukum dia haram. Tu kena ingat tu. Kalau datang mak rempik yang cat dadah sembunyi belakang rumah kita, agak-agak boleh datang jawab kita ke? Terbalik di ayat ni. Datang mak rempik, kejar di polis sebab dia bawa dadah, kan? Agak-agak kita nipu ke? Jawab tu terang. Jawab sikit. Wajib ke sunat? Wajib ke sunat ni? Wajib nipu? Wajib nipu ke haram nipu? Jawab sikit. Takut nak jawab? Ingat, mar'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ingat hadis tu. Berarti dia ni pembawa dadah, dikejar oleh polis, kita tahu dia sembunyi tu, bagi tahulah, nak cegah maksiat. Mana boleh nipu, mana boleh boleh datang, boleh tanya, bang, nampak tak budak naik motor ni buat dadah ni? Tak nampak lah. Nipu, berarti dosa.
Sebab dia bersyubhat dengan orang jahat. Datang pencuri, dia sembunyi, dia nyorok pokok-pokok kita. Datang boleh, nampak tak dua orang tadi lari tadi, curi tadi? Tak nampak tadi. Nipu, dosa. Kena beritahu. Sebab apa? Kita nak mencegahkan maksiat. Tu haram. Lainlah orang baik datang sembunyi, tu tak apa. Bis. Boleh ya? Boleh tak boleh? Jangan terus terang pula. Dia ada tempat yang kena belok, ada tempat yang tak kena belok. Kalau saya belok je, kalau pergi jalan highway saya belok-belok, mampus nanti. Dan ada tempat yang kena belok, tempat selekoh, kalau pergi terus juga mampus juga masuk longkang. Mana ada ikut, tengok jalan. Nampak? Itu kena faham dah sendiri. Maka wajib berdusta kerana untuk melepaskan daripada dibunuh oleh orang yang zalim. Habis. Dan demikian juga yang perkara yang harus berdusta, seperti mana kata musannif di sini, kalaulah benda tu dia kata macam ni, fa kullu maqsudin mahmudin yumkinu tawassul ilahi bisidqi wal kazib. Setiap benda, setiap maksud yang dipuji, benda yang baik, yang boleh sampai kepadanya dengan benar dan dusta. Nampak? Benda tu untuk menyampaikan benda kebaikan itu boleh dua jalan. Dusta pun boleh, benar pun boleh. Nampak? Maka dusta itu haram. Ingat tu. Kalau benda kita tengok, benda ni kalau cakap benar pun tak ada masalah. Kalau cakap nipu pun tak ada masalah, tak menjadi mudarat. Maka kita dusta itu haram, baik kita cakap benar. Kenapa? Kerana tidak berhajat kepada untuk berdusta. Di sebaliknya, kalaulah wa in amkanat tawassulu ilaihi bil kazib walam yumkin bil sidqi fal kazibu fihi mubahun. Kalau seandainya kita nak menyampaikan kepada kebaikan tadi, seperti mana contohlah kita buat isteri kita suruh beli barang ni, kita contohnya kan, kalau kita cakap benar dia marah kan. Kalau kita cakap benar dia marah, kalau kita cakap tak benar dia tak marah kan. Maka wa in amkana tawassulu ilaihi bil kazib wa lam yumkin bisidqi, kalau sampai kepada maksud itu dengan dusta dan tidak boleh sampai dengan benar, fal kadzibu fihi mubahun. Maknanya dusta di situ dinamakan harus. Harus boleh, sebab kita nak mengelak daripada pergaduhan. Mengelak daripada pergaduhan, maka dibenarkan untuk kita berdusta. Jadi banyaklah di antara dusta ni. Ada dusta haram, sudah pasti kita dah tahu dah tentang haramnya. Demikian tu juga kalau orang yang melakukan contoh mana contoh sini, seperti mana termasuk juga dalam kata wajib berdusta, kita ada simpan barang. Ada kita ni orang simpan barang kat kita, tiba-tiba datang orang zalim mengurutkan kita supaya kita bagi tahu apa yang disimpan tu. Maka kita kena wajib berdusta, tak boleh kita bagi tahu. Seperti mana kerja bank lah datang perompak, dia suruh kita bagi tahu mana kunci dia. Nampak? Kita wajib kena dusta. Saya tak tahu, saya tahu mana? Saya tahu kunci mana. Baik mati jangan nipu. Kalau kita beritahu habis duit dalam bank tu, kita pun sangkut, dosa pun dapat. Nampak? Tapi kalau kita tak beritahu, kita lawan dia, mati syahid. Mati syahid tu lawan dengan orang jahat. Habis. Jadi jangan menipu. Dan boleh juga kita mengelak, bukan menipu, mengelak. Dia kena selalu saya selalu kata ni, sebab contohnya kita dah penat, dah letih kan, orang datang
kita tak nak layan. Contohnya lah, jadi kita pesan kepada anak-anak kita, ni contoh je, bukan menipu, mengelak. Kita cakap dengan, pesan dengan anak-anak, kalau ada orang datang nak jumpa ayah, cakaplah, kamu buat bulatan ni, kata ayah saya tak ada kat sini. Faham lagi? Bukan kat dalam rumah. Ketua rumah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Ayah ada ayah? Ayah tak ada kat sini. Tunjuk kat sini, isyaratkan selalu. Faham lagi? Ayah tak ada kat sini. Ada dalam bilik, tapi kat sini tak ada. Tu mengelak, nampak? Mana boleh itu. Sebab apa? Sebab kita penat, saya nak layan, penat juga kan. Lebih-lebih lagi jenis YB kan. Orang kerja YB ni beraksi. Ketua kampung kan, penat lah benda buat kerja kan. YB lagi lah. Musim sekolah, ketua rumah. Assalamualaikum. Minta 100. Saya minta botak kepala kan. Kalau dia besar anak dia, anak-anak bila orang datang ketua itu cakap, ayah tak ada kat sini kat sini tak ada, kat dalam bilik ada lah. Tu maknanya tak tipu tu, itu mengelak tu. Tu kena. Wis. Luahan dah tu contohnya. Wis. Dan yang kedua, termasuk dalam kata perkataan yang diharamkan adalah seperti mengumpat. Mengumpat ni pun sama dengan tipu juga. Ada mengumpat haram dan ada mengumpat harus dan ada mengumpat wajib. Itu kena faham. Betul lah, kalau kita ngaji, insya-Allah kita tidak termasuk dalam perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengumpat kita kena faham ni, ada segi ta'rif dia ni. Apa dia mengumpat? Iaitu menyebut engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang dibenci ia saudara engkau akan perkataan itu jika didengarnya perkataan tu. Tu kena faham. Mengumpat ini iaitu menyebut engkau akan saudara engkau. Ini saudara di sini saudara fiddin. Bukan saudara adik-beradik tak, saudara di segi agama. Sebab kita ni innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Kita ni adalah persaudaraan. Sesungguhnya orang beriman semuanya persaudaraan. Jadi menyebut oleh engkau akan saudara engkau dengan menyebut itu dengan perkataan, dengan kata-kata yang dibenci ia saudara engkau akan perkataan tu jika didengarnya. Maka kalau kita sebut tu bila dia dengar dia tak suka, maka nama dia mengumpat. Berarti mengumpat ni di belakang. Kalau depan itu namanya namimah, maki, hamun, tu lain, cela. Adapun mengumpat di belakang. Sebab tu dia kata jika didengar, maknanya di belakang. Itu maksud dia. Maka iaitu mengumpat tu haram dengan ijma' ulama. Mengumpat itu adalah haram, ijma' ulama sepakat mengatakan haram. Itu mengumpat yang diharamkan. Melainkan pada ikhtilaf mereka itu pada mensyaratkan minta halal atau petawar. Itu lainlah. Kalau minta halal apa semua tak masalah. Tetapi tidak mutlaknya kata haram mengumpat. Adapun dikata haram mengumpat itu adalah mengumpat yang diharamkan. Itu sepakat ulama, tak ada khilaf. Tapi ada tempat-tempat yang dibenarkan. Bahkan berkata kebanyakan mereka itu ulama bahwasanya mengumpat itu dosa besar. Termasuk dalam kata dosa besar juga adalah mengumpat. Mengumpat ni dia banyak. Bukan ketumpat kena silap faham tu. Mengumpat dia banyak. Dia ada. Jadi saya rasa banyak orang tidak perasan tentang mengumpat ni. Dia ingat cakap benda yang dia tak suka tu mengumpat.
Itu kena ingat dari sini. Saya nak bagi tahu sikit mengumpat ni. Mengumpat dia kata zikruka akhaka ataupun zikrukal insana bima fihi mimma yakrahu. Kita sebut oleh engkau, mana kita sebut akan seseorang manusia dengan apa yang dia tak suka kalau dia dengar. Sama ada di segi badan dia. Tengok ni. Kena perhati ni. Sama ada segi badan dia. Contohnya kita cerita pasal orang tu tentang badan dia. Gemuk lah, buncit lah. Kena jaga tu. Kaya tapi buncit perut. Tu gompak juga tu. Agak-agak kalau dia dengar dia suka tak? Alhamdulillah, orang suka cakap pasal aku perut buncit. Perut buncit. Tak ada orang suka pun. Atau di segi agamanya, maknanya kaya pun kedekut. Tu ngumpat juga tu. Mana dari segi agama dia, walaupun dia tu kurang agama, tidak alim, tidak melakukan dosa dan sebagainya, tapi kita tidak boleh mengumpat dia. Nak cerita, nak membetulkan dia, jangan cerita ke belakang, betul depan-depan. Kalau kita cerita pasal keburukan tentang agama dia, tentang solat dia, orang tu tengok solat macam budak kecil, solat tak sah, maka tak boleh. Kalau kita nak cerita tentang hukum, cerita tentang umum, ataupun tidak tentukan kepada siapa-siapa, itu tak apa. Tapi kalau tentukan kepada orang tu, maka tidak boleh. Walaupun dia solat tak betul, tapi bila kita cerita kepada orang lain, maka dinamakan mengumpat namanya. Faham? Itu dari segi agama. Atau mengumpat kepada seseorang tu di segi dunia dia. Dunia dia macam mana? Miskin lah, hina lah. Adapun di segi perangainya, akhlaknya, tengok. Tengok orang tu cantik rupanya, tapi perangai huduh. Contohnya, sama dia tu. Jadi tak boleh kita mengumpat dia. Ataupun di segi hartanya, di segi harta dia, kita mengumpat tentang harta dia, bukan diri dia, harta dia. Basikal buruk siapa ni? Pak Mat tu lah tu, basikal buruk yang jual botol tu lah. Nampak basikal dia, mengumpat dia. Kita tunjuk tu. Kita tunjuk basikal dia tu, menunjuk untuk menghinakan dia. Nampak basikal buruk, kereta buruk, motor buruk, pakaian buruk, rumah buruk, semua tu jangan kita menceritakan tentang keburukan harta dia, menunjukkan kita niat untuk melekehkan dia. Tu ingat tu. Tu namanya, walaupun kita tak cerita pasal dia, tapi kita cerita tentang harta dia pun termasuk dalam kata mengumpat dia juga. Bila dia dengar tak suka. Ataupun kita mengumpat tentang dia tapi di segi anak dia pula. Contohnya si A anak kepada si B. Kita marah anak dia, bapakmu ni, bapakmu ni kena. Adapun anak siapa ni? Anak si A lah. Perangai huduh betul lah. Nampak? Kita cakap dengan anak tu, tapi kait dengan ayah dia. Maka ayah dia elok makan nasi, tercekik tekak. Siapa pula cerita pasal aku? Mengumpat tu, nampak? Itu berarti mengumpat. Walaupun kita cerita pasal anak dia, tapi kait dengan anak ayahnya, maka masuk jugalah mengumpat. Jadi kena jaga ni, banyak berlaku ni. Ataupun tentang isterinya, tentang ayahnya, ayah kepada seseorang tu, itu tak boleh laki lah. Semua dia kena jaga. Tentang khadamnya, ataupun tentang serbannya, tentang pakaiannya, tentang perjalanannya, semua tu adalah termasuk dalam kata mengumpat. Walaupun kita tidak mengumpat pada diri dia, tapi kita mengumpat tentang perjalanan dia, kita mengumpat tentang pakaian dia, kita mengumpat tentang serban dia, kita mengumpat tentang isteri dia, maka termasuk jugalah kita mengumpat dia. Ni jaga. Muka handsome, serban sengit,
Tengok pakai serban macam serban tukang jual ikan. Tu kena jaga tu. Ataupun baju mahal tapi ketat. Kena jaga. Boleh kena jaga baik pakaian. Di segi pakaian tak boleh, kena jaga. Ataupun kita kata naik kereta mahal pakai slipper Jepun. Kena jaga juga. Kita menghinakan dia, kan? Ataupun dari segi perjalanan dia, perjalanan dia kecap sebelah, tinggi sebelah. Nampak? Kita buat apa pasal kamu berjalan tu? Kita tunjuk isyarat tu. Supaya kita tak tiru perjalanan dia. Tak boleh. Tu kena jaga tu. Wa harakatihi, pergerakannya. Kelakuan dia. Tengok cara dia bergerak macam mana, kita tiru dia. Tujuan dia bukan tiru nak ambil macam yang kata orang nak dulu lain. Dulu kita tiru, kalau tu buat apa-apa kita tiru. Di segi pakaian dia, di segi watak bergerak tu tak tiru nak ambil contoh. Ini tiru nak menghinakan, itu salah. Wa basyasyatihi, dan mukanya. Maka telah itu kita buat muka. Muka dia sengit ke apa ke, itu semua kena jaga baik. Dan wa khala'atihi, dan masyhur dengan permainannya pun sama juga. Adapun dia suka main apa, kita cerita pasal permainan dia, tujuan untuk menghinakan dia, untuk mengumpat dia, maka sama jugalah, panjang. Jadi nak ceritanya di segi cara masam dia, cara manis dia, contoh dia muka masam. Kita buat muka dengan muka masam tu tujuan kita nak tiru dia, pun tak boleh juga, kan? Dia kena jaga ni. Kadang kita marah pada seseorang, kita buat muka masam tu, tiru muka dia, tiru masam apa yang dia buat. Maka tak boleh. Jadi kesimpulannya, apa sahaja yang berkaitan dengan dia, sama ada segi lafaz, sama ada segi tulisan, sama ada segi isyarat, sama ada segi, tak kira sama ada bentuk mata ke, tangan ke, kepala ke, badan dan sebagainya, maka semuanya itu dikirakan mengumpat. Kita tidak cakap tapi kita guna isyarat, kita tidak cakap tapi kita guna kelakuan, maka masuk dalam kata mengumpat juga. Faham lagi? Bukan kata sebut sahaja kata mengumpat, kita isyarat pun mengumpat juga, kita kelakuan kita buat contoh dia untuk menghinakan dia pun mengumpat juga. Kita contoh Assalamualaikum. Contohnya ada seorang katakanlah seorang ni dia cakap dia bergagak, kita tiru gagak dia, mengumpat nanti. Nak makan nasi boleh? Contohnya kita tiru dia, maka mengumpat juga namanya. Faham lagi? Tak boleh kita tiru. Kena minta maaf balik. Ataupun kita buat mata sepek. Kawan ni mata sepek dah, kita buat. Buat sepek mata. Buat mata juling. Pun sama juga, haram juga mengumpat. Habis. Jadi kesimpulannya kena faham lah. Itu di segi mengumpat. Bukan sebut sahaja yang kata mengumpat, perbuatan kita, perkataannya, kelakuannya, isyaratnya, sama ada dengan mata, sama ada dengan tangan, sama ada dengan kepala dan lain-lainnya, semuanya termasuk dalam kata mengumpat juga. Berarti kena hati-hati. Habis. Itu di segi huraian tentang mengumpat. Baik. Kerana apa dia kata dosa besar? Kerana barang yang datang padanya pada mengumpat itu daripada berapa janji seksa yang bersangatan. Sebab apa mengatakan mengumpat itu haram? Mengumpat itu dosa besar sebab ada hadis-hadis ayat Al-Quran yang menjanjikan balasan terhadap orang yang mengumpat ni. Sebab tu kena jaga. Nanti takut takut kita tak sedar, maka akan terjerumus dalam dosa besar. So
يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تيسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Ini agak. Hai sekalian mereka-mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka jahat. Dia kait dengan sangka jahat. Sangka ni ada dua, sangka baik dengan sangka jahat. Sangka jahat ni yang diharamkan, kerana bahawasanya setengah daripada sangka jahat itu ada dosa. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Jangan duk cari keburukan orang. Ni kena jaga dia orang. Dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah. Adakah suka seseorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Maka pasti dia akan benci kamu. Pasti maka benci kamu dia akan memakan daging saudaranya. Dan takut oleh kamu akan Allah Subhanahu wa taala, bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Habis. Ini maknanya dalil menunjukkan bahawa mengumpat yang diharapkan itu adalah dia akan kena menerima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebab apa? Sebab apa dikatakan orang mengumpat ni? Seperti mana dia memakan daging saudaranya. Kalau kita tengok, kalau kita orang tunjukkan orang mengumpat tu tengah makan daging, agak-agak kita duduk dekat, tengah makan daging, ngau, kan? Pasti kita akan lari sebab busuk. Tapi disebabkan kita tidak nampak, sebab tu yang kita seronok mendengar, kita seronok mengkongsi dengan orang yang mengumpat. Jadi jangan kita berkongsi lah. Jadi kalau kita suka, kalau kita kawan-kawan, saudara-saudara suka mengumpat, kita elaklah diri. Jangan kita bersyubhat, nanti kita akan dapat al-mughtab wal-mustami' syarikan. Orang yang mengumpat dan orang yang mendengar tu ada perkongsian, maka dapat habuan dosa juga. Sekiranya kita mendengar itu, kita setuju. Lain kalau kita dengar tak setuju, lain. Tu bisa. Dan telah menceritakan oleh Baihaqi dan Tabarani dan Abu Syekh dan Ibnu Abi Dunya daripada Jabir dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, berkata keduanya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal ghibata fa innal ghibata ashaddu minaz zina. Qila lahu kaifa? Faqala innar rajula qad yazni wa yatubu fayatubu Allahu alaihi wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuhu. Dengar. Artinya jauhkan oleh kamu akan diri kamu dan jauhkan oleh kamu akan mengumpat. Jadi Rasulullah mempesan, memberi amaran kepada kita supaya kita jauhkan diri daripada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya adalah daripada mengumpat. Sebab apa? Kerana bahawasanya mengumpat itu terlebih bersangatan daripada zina, terlebih dahsyat, terlebih besar di segi akibat dia daripada melakukan zina. Dulu dosa besar, tapi mengumpat tu lebih besar lagi. Dikatakan, mana ditanyakan kepada Rasulullah,
betapa ada mengumpat itu lebih bersangatan daripada zina? Macam mana pula orang mengumpat tu lebih dahsyat daripada zina? Bersabda Rasulullah menjawab bahawa seseorang laki-laki terkadang dia berzina dan dia bertaubat, maka menerima taubat, menerima oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan taubatnya. Kalau seseorang tu takdirlah dia tu minum arak, dia itu berzina, maka bila dia bertaubat kepada Allah, maka Allah terima taubat, sebab dia hanya dosa dia sangkut paut berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Faham lagi? Dia minum arak, dia ada kaitan dengan Allah, dosa dengan Allah. Dia berzina, dia dosa dengan Allah. Tetapi orang yang mengumpat, dosa dia dengan Allah dan dosa dia dengan manusia. Betul Nabi kata, dosa orang berzina mengumpat ini lebih dahsyat daripada orang berzina. Bahwasanya yang mengumpat itu tiada diampuni baginya bagi seseorang itu hingga mengampuni baginya oleh orang yang diupatnya. Maknanya kenapa dia dikirakan dosa besar, lebih dahsyat daripada zina? Kerana Allah tidak akan ampun dosa seseorang itu kecuali diampuni, dimaaf oleh tuan kena umpat. Faham? Kalau kita mengumpat seseorang, kita dah bertaubat, tetapi kalau kita tak minta maaf kepada tuan dia, maka masih lagi Allah tidak menerimakan taubat kita. Hati berat. Kita mengumpat seseorang, nak pergi jumpa dia berat. Kalau kita rasa segan, kalau kita rasa tak boleh jumpa dia, jangan mengumpat dia. Faham? Sebab mengikut dalam kita kita yang tadi dia kata, setiap kali kita mengumpat, maka kita menghadiahkan pahala kita kepada tuan yang diumpat. Jadi kalau kita rasa kita ni banyak pahala, hadiahkan pahala kita kepada orang, banyakkanlah umpat-umpat Kita datang ngaji ni, kita baca Quran, kita pergi haji, kita bersedekah, kita berzikir, berselawat banyak-banyak, tapi mulut kita tak dapat jaga, berarti pahala kita banyakkan hadiahkan kepada orang itu. Nak pahala macam mana? Semayang pun tidak. Contohnya, nak pahala macam mana? Curi kuat, semayang tidak, puasa tak, zakat tak, zina buat, ngumpat pula, maka dosa orang itu dia akan hempak atas kepala orang. Faham, ambil balik. Nampak? Jadi bertindih-tindih, bertimbun-timbun dosanya. Dosa orang yang diumpat tu, ambil dosa orang tu, letak atas kepala orang yang mengumpat. Kalau tak ada pahala, kalau ada pahala, pahala orang tu dia bagi kepada orang yang diumpat. Sebab tu kata Hasan Al-Basri, dia kata, kalau aku nak umpat, baik aku umpat ibu aku daripada aku umpat kepada orang lain. Sebab apa? Aku hadiahkan pahala aku kepada mak aku. Tengok. Sebab tu bila dicerita, diumpatkan, bila Hasan Basri ini dibawa cerita, ya Sayyidi, ada orang umpat kamu, dia siapkan satu bungkusan yang cantik, yang bagus, hadiahnya kepada tuan orang yang mengumpat tadi. Lalu ditanya, kenapa? Sebab dia hadiahkan pahala kepada aku, maka aku hadiahkan barang kat dia balik. Kisahlah, lain kali dia taubat. Nampak? Tu kena ingat tu. Kalau kita boleh ingat macam tu, insya-Allah mulut kita akan kunci, tak nak suka mengumpat. Itu di segi pahala. Yang di segi yang kedua, manakala malaikat setiap hari Khamis petang, seminggu sekali, malaikat dia akan membawa amalan kita, mereport kepada Allah, maka nak melintasi langit yang pertama lah malaikat yang menjagakan itu untuk mencekkan adakah amalan kita ada mengumpat atau tidak.
Kalau ada mengumpat, maka amalan kita akan dihempak balik, akan dipukulkan pada diri kita sendiri, pada muka-muka kita sendiri. Sebab apa? Sebab amalan kita tidak lepas melintasi langit yang pertama. Masya Allah, kalau kita payah jadi, berarti amalan kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah patut kita jaga. Umpat ni dia bukan hanya pada perempuan ataupun hanya pada, tidak kira siapa saja sekalipun, kalau tak jaga dia akan berlaku. Kalau bawa teksi, sama teksi. Kalau cikgu, sama cikgu. Kalau peladang, sama peladang. Dia tak akan jadi ke lain. Dia tak akan penjual restoran, dia akan mengumpat sama-sama dia. Mana dia tak akan penjual teksi mengumpat cikgu, tak ada. Kemungkinan tak ada. Tapi kalau ada tu jarang-jarang. Tapi nak cerita kata jaga-jagalah. Sebab kalau kita umpat, cepat-cepat bertaubat kepada Allah dan minta maaf kepada tuannya. Kalau kita tak dapat, kita rasa takut. Kalau kita beritahu tentang perkara yang sebenar lah, silap-silap muka kita pecah nanti. Betul tak? Kalau kita cerita pasal dia, tiba-tiba kita beritahu balik, dia marah. Jenis orang garang ni, jenis orang panah baran ni, bila kita cerita, mengumpat aku ya, mampus. Jadi mudarat. Baik, jadi seeloknya lagi takut, hadiahkanlah Fatihah kat dia. Bukan hadiah mampus. Ya Allah, aku baca Fatihah ni hadiah kat dia lah, minta ampun ya Allah. Mudah-mudahan di akhirat dia ambil pahala Fatihah ni lah, jangan ambil pahala aku nanti habis nanti. Faham lagi? Bukan saya ajar orang mengumpat ni, kau faham balik? Itu saya ajar dia. Kalau mengumpat, baca Fatihah dia kat dia. Sedang mengumpatnya tu. Ni katakanlah kalau takdir kata takut nak minta maaf pada orang tu, takdir kata. Dia kena elakkan diri ya. Baik. Jadi mengumpat ni dia ada wajib, dia ada sunat, dia ada haram. Dia ada harus. Baik. Tempat mana yang boleh kata mengumpat? Wajib mengumpat. Sebab saya satu cakap kan tentang perkataan lidah kan, yang kita ngaji dah lepas. Tentang mengumpat wajib ni, contohnya kita nampak seseorang si A ni berkawan dengan si B. Jadi si B ni kerja dia penjual dadah, buat jahat, kaki zina, kaki minum arak. Bukan kaki ya, faham sendiri. Ataupun kaki, kira lah kaki apa sekalipun, semua dia buat. Tiba-tiba si A ni dia tak tahu hal tentang si B ni, nampak baik jeruh. Bagus sungguh. Dia berkawan. Kita tahu dah si B ni perangai macam ni. Kita pun ceritalah dengan si A ni tentang si B ni. Dia gini. Kalau dia agak-agaknya mengumpat ke tidak kalau cerita? Mengumpat tak? Mengumpat lah. Tapi mengumpat di sini bukan haram, adalah wajib. Sebab apa? Sebab tujuan kita cerita itu bukan nak memburuk-burukkan dia. Kita cerita untuk mengelakkan si A ni jangan berkawan dengan si B tadi. Faham lagi? Itu baru dinamakan wajib mengumpat, tujuan kita. Tapi kalau kita cerita dengan si A tentang keburukan dia ni kerana nak memburuk-burukkan dia, itu haram. Tapi kalau tujuan untuk mengelakkan daripada jangan berkawan, maka itu wajib. Beza sikit je. Sikit je beza atas niat kita. Kan anak-anak kita kan kena jagalah. Jangan berkawan dengan si mamak tu itu sembahyang pun tidak, lawan ibu bapa, malam-malam rempit, jangan berkawan tu. Jadi agak-agak kalau mamak tu dengar, kena tak pelampang kita kena pelampang, marahlah kan. Tapi kita cerita ke anak kita kerana untuk mengelakkan jangan dia berkawan dengan si mamak tu je. Tapi kalau tujuan nak memburuk-burukkan si mamak tu, dia tukar ke rokok tu, memang jahat, memang bagus, patut kena pukul, patut kena kejam. Tu lain lah, tu haram namanya, sebab kita buruk-burukkan dia. Tu seeloknya elakkan diri. Itu dari segi haram namanya. Dari segi harus macam mana pula?
Fa yajuzu lil mazlum ay yatazallama ila sultan wal qadi wa ghairihima mimman wilayatun aw lahu qudrah ala insafihi min zalimihi fayazkuru anna fulaman zalamani wa fa'ala bi kaza wa akhadha li kaza wa nahwi zalik. Baik, contoh satu saja tentang harus. Contohnya adalah seseorang ini dia sentiasa menzalimi diri kita. Katalah jiran kita, dia suka berkhianat kita. Nampak? Selalu buang sampah kat rumah kita je, kan? Selalu bila buang sampah tepi rumah kita. Selalu buang sampah tepi rumah kita. Kita nak cerita dia jenis panah baran. Kita pun pergi report kat polis. Pergi report dekat MPSJ. Betul tak? Agak-agak kalau dia dengar cerita marah. Marah. Tujuan kita nak cerita kepada MPSJ untuk supaya jangan dia buat lagi. Apa lagi? Itu boleh. Tu saja. Tu mana harus cerita. Baik. Nak cerita panjang lagi. Pukul 11. Boleh sambung lagi tak? Boleh ya? Ke nak balik dah? InsyaAllah sambung pada minggu akan tentang harus mengumpat. Tak habis lagi. Wallahu a'lam bishawab. Maaf kalau panjang sikit. Ada kemiskinan ke sikit-sikit boleh ya? Ada soalan ke? Tu susah nak jawab tu. Itu faham sendiri ya. Sendiri. Tapi itu tu lah kita apa ni, macam mana nak jawab ni? Ini masalah susah nak jawab ni. Baiklah, jadi kita kena fahamlah. Mengumpat mana yang diharamkan, mengumpat mana yang dibolehkan. Itu tengok pada niat kita lah. Betul kalau saya elok kita tidak seperti mana saya tak berapa setuju juga ada setengah-setengah orang dia bukan cerita nak mencegahkan kemungkaran yang ada pemimpin, dia cara nak memburuk-burukkan ada juga kan. Itu tengok pada niat dia lah. Kita tak boleh nak mengukuhkan kepada siapa-siapa. Tapi atas niat dia, kalau dia ceritakan tentang keburukan pemimpin, kalau dia niat dia tuju nak memburuk-burukkan, itu terpulang lah dia termasuk dalam takrif ni lah. Baik, jadi kalau dia katakanlah dia termasuk dalam kata golongan mengumpat yang diharamkan. Macam mana? Ni kena pergi jumpa lah. Kena pergi jumpa kan? Kalau tak pergi jumpa macam mana? Itu tersangkut lah. Sangkut tadi. Betul lah. Sebaik kena jagalah, jangan senang-senang wallahu alam. Saya pun takut juga kan nak jawab. Tu je dah kena faham kan. Sebab dia bersangkut tahu dengan. Baik, kalau kita mengumpat secara umum, kalau katalah dia mengumpat secara umum, dia kena secara umum juga dia minta maaf. Sebab katakanlah bila dia bercakap je terus masuk dalam surat khabar, dia cakap terus masuk dalam TV, dia kena cakap juga secara umum, dia masuk dalam khabar je supaya orang tersebar. Sebab dia bersangkutan dengan orang ramai. Kalau setakat individu boleh jumpa dengan individu, tapi kalau secara orang ramai kena cantum jugalah. Secara umum kan. Wallahu a'lam. Maaflah kalau tak kena pada tempat ya. Ada lagi? Tak ada ya? Ada? Ada? Tak orang dengar. Okey. Itu termasuk dalam menipu ke? Nipu. Itu nipu sunat. Nipu sunat. Nipu sunat. Sebab apa? Sebab kita tak, kalau kita cerita benar akan pecah belah. Sebab tu saya sebut tadi, wa in amkana at-tawassulu ilaihi bil kazib wa awalam yumkin bisidiki. Maknanya kalau kita nak jaga hubungan kita dengan isteri yang pertama, kan kita nak jaga ni,
Sebab kita nak minta secara direct tak bagi. Yang abang nikah dua nikah dua malam ni siap tak dapat. Contohnya lain ataupun benda lain dia tak buat, dia jadi marah ni apa semua. Contohnya itu saya nak, bukan saya nak ajar ni. Ni faham ni. Maknanya nak mengelak tu kalau tak dapat, kita nak sugat nak juga kan. Wa illam yumkin bisidqi fa apa nama tadi? Falahu apa ni fa apa tadi? Wazalika fihi mubah, maka demikian itu diharuskan, maka bolehlah. Sebab kita nak mengelak daripada pergaduhan. Takut bila kita beritahu kata kita ni dah nikah dua, maka kalau tengok pada zahirnya memang cerai. Kita tak nak cerai kan, contohnya tak nak bergaduh. Macam kawan saya cerita tadi lah. Dia tipu. Abang ada kerja ni 2-3 hari ni tak dapat balik tipu dah tu. Padahal kerja kejap je 2 hari sehari je, tapi sampai 2-3 hari melebihkan masa. Kerana apa? Nak pergi rumah yang kedua. Maknanya boleh. Kalau cerita benar akan jadi pergaduhan dan cerai, maka tak boleh lah. Dia kena boleh lah untuk dibenarkan. Ada lagi? Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.